Nisa'ul kuffari wasbyanuhum idza usiru raqu. Dia bila menguruskan tawanan ni, dia akan asingkan budak-budak, perempuan dengan orang dewasa. Itu yang masa peristiwa Sa'ad bin Mu'az telah buat keputusan kan untuk Bani Nadir. Maka telah dibezakan. Yang baligh dibunuh. Yang belum baligh tak bolehlah dibunuh. Jadi macam mana nak tentukan dia punya baligh tu? Dia tengok pada bulu ari-ari, imbat. Itu kita dah baca dalam hadis tu. Dalam Minhaj pun dalam Tahrir pun ada sebut menjadikan tumbuh bulu ari-ari itu sebagai alamat baligh hanya dalam kes tawanan ni. Faham? Sebab kita tak sebut tu dalam kitab Alamatul Bulu Al-Imbat, tapi ada bab yang dijadikan sebagai panduan dalam kes ni, pembunuhan tawanan. Jadi nisaul kufari wasbyanum idza usiru raqu, jadi hamba. Wa kadzal 'abidu. Jadi hamba. Hamba tu memang dah jadi hamba lah. Yasiruna bil asri ariqa lana. Maksudnya bila dia ditawan je automatik dia hamba. Dia tak perlu nak buat pengisytiharan lain pula. Dia tawan jadi hamba. Fatakunu ats-tsalatsa kasairi amwalil ghamin al-khumus li ahli al-khumus wal baqi lil ghanimin. Jadi mereka ni diagihkan macam agihan harta ghanimah. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Kan harta ghanimah mula-mula diasingkan dulu 1/5 untuk ada kerajaan. Kemudian baru dibagi kepada ghanimin. Kemudian Wa yajtahidul imamu fil ahraril kamilina. Tapi yang merdeka dan orang baligh, maka imam dia ijtihad yang mana paling munasib. Wa yaf'alul ahazza. Al-hazza yang paling untung pada orang Islam. Kalau untungnya bunuhlah. Kalau simpan ni bahaya. Nampak macam bunuh. Ada setengah keadaan keputusan bunuh tu adalah bagus. So kalau simpan dia orang ni bahaya. Faham? Lagi ataupun man tu imam mannan wa imam fida, ataupun kita lepaskan. Kemudian Min qatlin wa mannin wa fida'in bi asra. ataupun buat tebusan, tukar dengan orang Islam. Sama ada tebusan itu dengan harta ataupun tukar dengan orang, boleh. Kemudian Au malin wastirqaqin. ataupun istirqa, maksud jadikan mereka juga hamba. Itu keputusan diputuskan. Yang mana munasib, pilihlah. Tak semestinya nombor 1, tak semestinya nombor 2. Dalam peristiwa Badar dipilih dengan apa? Dipilih untuk ditebus. Mereka perlu ajar anak orang Islam, tapi bukan itu ditegur kan. Apa ni ayat dia? Maka lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Sehingga disebutkan nampak macam azab nak turun kan, tapi dengan berkat mesyuarat tu. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Maksudnya keputusan yang lebih sesuai pada waktu itu mereka dibunuh. Seperti cadangan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar cadang ditebus. Mereka ajar orang Islam dengan berapa orang ambil. Selesai mereka berhak untuk dibebaskan dengan cara itu. Kemudian Fa in khafiyal ahazu habasahum hatta yazhara. kalau tak pasti keadaan sekarang ni apa yang lebih munasib, kita penjara dulu sampai nampak jelas yang ini sepatutnya dibuat, kita akan lakukan. Kemudian Wa qila la yustaraqu awataniyun. kalau tapi ada satu wajah kata kalau tawanan tu orang ahli kitab, maka dia tidak boleh jadikan hamba. Dia tidak boleh dijadikan hamba. Pilihan untuk dia tu adalah apa? Adalah yang sebelum tu. Faham? Jadi hamba tak ada. Kemudian Wa kadza arabiyyun fi qawlin. Arabiyyun fi qawlin, tapi dhaif. Muktamad dia siapa pun tawanan bangsa apa pun boleh dijadikan hamba. Kemudian Walau aslama asirun asama damahu. Tapi kalau asir itu dia masuk Islam, maka kita potonglah. Bunuh tak boleh. Yang lain boleh. Mannan boleh, fidak boleh, jadikan hamba pun boleh. Faham? Tidaklah dia masuk Islam tu menyelamatkan dia daripada dia jadi hamba. Cuma selamatkan dia daripada dia dibunuh. Walaupun dia masuk Islam tu memang supaya tak dibunuh, itu kita tidak ditaklifkan. Faham? Tak boleh kata kamu masuk Islam sebab takut ni. Tak boleh. Dia masuk Islam zahirnya, maka dia orang Islam tak boleh bunuh dia. Kemudian
وبقي الخيار Fil baqi. Dan yang baqi itu kita ada pilihan. Yang mana lebih al-ahaz. Wa fi qawlin, وفي قوله يتعين الرق وإسلام كافر قبل ظفر به wa islamu kafirin, tak ada. Wa islamu kafirin qabla zafrin bihi. قبل ظفر به يعصم دمه وماله. Tu khabar dia. Islamnya orang kafir sebelum dia ditangkap. Maksudnya dalam medan perang dia masuk Islam sebelum dapat tangkap dia. Seperti mana berlaku pada Sayyidina Usamah kan. Orang tu mengucap depan dia lalu dibunuh. Lalu Kagu Zadi sampai Rasulullah SAW begitu murka dan Nabi kata asyaqaqta sadrahu. Kamu belah hati dia ke? Sampai kamu tahu dia ni masuk Islam sebab nak selamatkan nyawa dia. Sayyidina Usamah kata Nabi begitu marah sehingga dia rasa hari itu macam dia bukan orang Islam lah. Okey, ada dalam Bukhari. Ya'simu damahu wa malahu. Lagi? وصغار ولده لا زوجته على المذهب. Dia hanya kalau dia masuk Islam sebelum dia ditangkap, maka dia boleh selamatkan nyawa dia. Dia boleh selamatkan harta dia tak akan jadi ghanimah. Dia boleh selamatkan anak dia yang belum baligh. Sebab bila dia masuk Islam, automatik anak dia ikut masuk Islam. Faham? Kan kaedah dia macam tu. Bila salah seorang daripada ibu bapa masuk Islam, automatik anak tu kira Islam. Itu perkara yang ada satu kes sedang berjalan kat mahkamah. Apa nama kes tu? Bala apa nama lelaki India tu. Isteri dia tengah lawan. Sebab suami dia tu bawa lari anak dia. Tapi segi status dia sepatutnya anak tu beragama Islam. Jadi sebab tu orang Islam nak perjuangkan undang-undang ini dibatalkan. Itu kalau salah seorang daripada pasangan masuk Islam, anak tak automatik masuk Islam. Faham? Di Malaysia macam tu undang-undang dia. Anak itu kira automatik masuk Islam. So ada perjuangan untuk membatalkan undang ni. Okey. Wa sighara waladihi. Lagi? لا زوجته على المذهب. Isteri dia tak. Isteri dia sebab isteri tak masuk Islam. Maka kalau isteri kena tangkap, isteri jadi hamba. Faham? Tapi kalau isteri juga masuk Islam, maka sama. Itu maksud dia. Kemudian dia akan jadi dia merdeka, isteri dia hamba. Fa inis taqaratin qata'a nikahu. Fa inis turiqat. Apa macam? Kalaulah isteri dia dijadikan hamba, ditangkap lalu dijadikan hamba, maka in qata'a nikahu fil hal. Oh. Yalah. Oh begitu. Kalau isteri dia ditangkap, maka terputuslah nikah serta merta. Oh, serta merta, bukan kekal. Serta merta sebab isteri dia kafir. Faham tak? Isteri dia kafir, dia Islam. Jadi dalam kaedah hukum, mana boleh satu orang Islam, isteri dia tu hamba dan kafir? Tak boleh. Kalau nak isteri tu hamba, dia mesti Islam. Jadi isteri dia hamba dan kafir, maka automatik terfasahlah nikah. Kemudian wakila in kana ba'da ada satu wajah kata, kita tengok dulu. Kalau perkara ni berlaku selepas duhul, maka tunggu dalam iddah. Kalau isteri dia masuk Islam dalam iddah, maka kita kekalkan nikah tersebut. In kana ba'da dukhulin untuziratil iddah. Iddah, oh, okey. Fala'allaha ta'tiku fiha. Mungkin dia akan dimerdekakan oleh tuan dia dalam tempoh iddah, maka fa in u'tiqat istamarra nikah wa illam tuslim li anna imsakal hurr kitabi jaiz. Tapi kalau kitabiah lah. Kemudian wa yajuzu irqaqu zawjati dhimmiyin wa kadza atiku fil asl. Dibahaskan tentang orang zimmi, isteri dia tu jadi tawanan. Sedangkan dia suami dia zimmi. Zimmi tu maksudnya suami dia tu bawah penjagaan orang Islam. Tapi isteri dia tu ada kat negeri tu, suami dia kat sini, isteri dia sana. Jadi bila negeri itu ditawan, isteri dia jadi hamba. Jadi persoalan ni, boleh ke isteri orang zimmi tu kita jadikan hamba? Mungkin dia punya syubhat dia, mungkin oleh kerana suami ni di bawah perlindungan orang Islam, kita tak boleh jadikanlah hamba. Isteri tak, isteri akan jadi hamba. Boleh. Wa yajuzu irqaqu zawjati zimmiyin idza kanat harbiyah wa yanqati'u bi nikahu. Dengan sebab isteri jadi hamba, maka nikah dia dengan suami dia tu kira putus. Lagi? La atiku muslimin. La wa kaza atiquhu.
Begitu juga apa? Atiquhu ay atiquhu al-harbiyyu yajuzu irqaquhu. Atiquhu maksudnya apa? Hamba kepada orang zimmi, zimmi, yang mana dia tu adalah apa? Yang telah dimerdekakan dan dia ni masuk dalam peperangan. Sebab atik ni kan ada hubungan juga dalam faraid. Jadi oleh kerana dia ni atik kepada orang kafir, yang kita jaga dia punya kebajikan dia, kita tak boleh jadikan hamba yang dia apa? Yang dia ada wala. Sebab bila dia bebaskan hamba tu, dia ada wala. So kalau kita jadikan hamba tu, kalau kita jadikan orang itu sebagai hamba, maka dia dah tak dapat hak wala tu. Faham? Itu yang Muqabil kata tak boleh. Sebab menjadikan atik itu hamba akan menyebabkan orang zimmi itu terlepas hak wala. Sedangkan kita perlu jaga kebajikan dia. Maka dia dikecualikan. Itu dhaif. La atiqu muslimin. Wa zawjatu. Tapi kalau atik tu adalah milik orang Islam, maka dia tak boleh jadikan hamba. Ataupun isteri orang Islam, isteri dia ahli kitab, duduk kat negeri tu, kemudian ditawan. Jadi tak boleh jadikan isteri orang Islam itu yang merupakan kafir harbi, tak boleh dijadikan hamba. La yajuzu irqaquhuma. Wa zawjatul harbiyyatu 'ala al-madhhabi. Wa idza subiya zawjani aw ahaduhuma in fasakha. Cakap apa ni? Tak ada matan ke? Cakap anda. Ada. Kenapa? Mana ada harbiah? Wa idza subiya zawjani aw Wa idza subiya zawjani aw ahaduhuma in fasakha. In fasakha nikahu in kana hudraini. Apabila ditawan dua orang pasangan suami isteri, dua-dua sekali kena tawan, ataupun salah seorang kena tawan, maka nikah mereka fasakh. In kana hudraini. Kalau dua-dua itu adalah orang yang merdeka. Maksudnya pasangan suami isteri ditawan, salah seorang kena tawan, isteri saja ke suami saja ke, maka terfasah nikah. Kalau mereka tu memang orang merdeka, kila aw raqiqaini. Raqiqaini. Ada satu wajah kata termasuk juga pasangan suami isteri itu adalah hamba. Kita kata taklah, sebab dia memang dah hamba. Sebelum dia kena tawan pun memang hamba. Jadi yang tadi tu kita kata nikah tu fasah sebab huduthur riq, datangnya keadaan dia sebagai hamba. Jadi ia menyebabkan benda tu terfasah. Faham tak? Sebab bila dia hamba, maka tak boleh berkumpul antara dia dengan isteri dia. Okey. Satu wajah dhaif kata hatta kalau dua-dua tu hamba pun, kalau dia ditawan menjadi hamba kepada orang Islam, maka mereka berdua itu terfasahnya nikah. Muktamadnya tidak, hanya khas untuk orang yang merdeka saja. Wal asahu al-man'u. Apa tu? Aw raqiqaini aidan li huduthi sabi. Wal asahu al-man'u. Mana' tu apa? Mana' tu maksudnya mereka tidak menjadi terfasahnya nikah. Al-man'u min apa? Min infisakhin nikah. Aslama aula. Mereka masuk Islam ke tak masuk Islam ke? Sebab idh lam yahdus riqun, tidak ada sifat hamba baru yang berlaku pada mereka. Mereka memang hamba dah. Sebelum kena tawan memang hamba. Cuma tukar tuan je sekarang ni. Faham? Wa innamat intaqala min malikin ila akhara fa ashbahal bai'. Dia hanya sama macam jual beli. Mana ada kalau tukar tuan maka akan terfasahnya nikah. Kemudian Wa idza ulqa wa alayhi daynun lam yaskut fa yuqda min mali. Kalau satu orang harbi ditawan dan dia ada tanggungan hutang, maka tanggungan hutang itu tidak gugur. Jadi dia nak bayar macam mana? Kan harta dia jadi harta ghanimah. Jadi nak bayar hutang tu macam mana? Wa alayhi lam yusqat, maka fayuqda. Fayuqda min mali in gunima ba'da irqaqihi. Maksudnya dia dijadikan hamba, baru harta dia dijadikan ghanimah. Maka harta dia itu akan diambilkan sebahagian untuk melunaskan hutang dia. Fayuqda min malihi in gunima.
harta itu dijadikan ghanimah selepas dia jadi hamba. Wa in zala milkuhu anhu birriqih. Kalau ikutnya, bila dia jadi hamba, hilanglah milik dia pada harta tersebut. Sebab hamba tak ada milik. Walaupun begitu, untuk menjaga hak pemihutang, maka kita kata ambil harta dia itu untuk bayar hutang tersebut. Tapi fa in ghunima, kalau harta itu dijadikan ghanimah sebelum dia jadi hamba. Maksud kita dapat dulu harta dia baru dia ditangkap. Ataupun serentak sekali, harta itu ada sekali dengan dia. Lam yuqda minhu. Maka hutang dia tak boleh dibayar daripada harta ghanimah tersebut. Sebab bila harta tu jadi ghanimah dulu, maka itu dah jadi hak orang Islam. Kemudian barulah dia dijadi hamba. Faham tak? Jadi dia dikira tak ada harta lah. Masa dia ditawan, dia dah dikira tak ada harta. Faham tak? Beza yang tadi tu, dia ditawan tu sebenarnya dia ada harta lagi. Maka harta itulah digunakan. Tapi sekarang harta tu dighanimahkan dulu, baru dia ditawan. So dia dikira tak ada harta. Lam yuqda minhu. Okey, seterusnya. Walau yaqtarada Harbiyun min harbiyin. aw ishtara minhu thumma aslama aw qabila jizyatan Damal haqqu. Ini masalah. Kalaulah orang harbi ni, dia pinjam daripada orang harbi, ataupun dia membeli sesuatu daripada orang harbi, kemudian mereka memeluk, kedua-duanya memeluk agama Islam, ataupun kedua-duanya menerima untuk membayar jizyah, maka hak itu masih berterusan. Faham? Maksudnya kebertanggungjawaban bayar hutang tu masih ada. Dia kena bayar kat sini kalau dia masuk Islam, ataupun dia tak masuk Islam tapi dia terima untuk terima jizyah. Sebab bila dia terima jizyah, kita tak akan jadikan dia hamba. Faham? So komitmen dia dengan harbi lain tu masih berterusan. Kalau dia beli, maksud dia kena bayar. Kalau hutang, dia kena bayar. Itu maksud dia. Kemudian walau atlafa alaihi fa aslama fala dhamana fil asahhi. Walau apa tadi? Walau atlafa, maksudnya harbiyun ala harbiyin. Seorang harbi telah merosakkan harta harbi yang lain. Selepas itu dia memeluk agama Islam, kedua-duanya sekali. Fala dhamana fil asahi. Maka orang yang rosakkan harta tu, dia tak perlu nak bayar ganti rugi. Tak perlu nak bayar ganti rugi kepada harbi yang lain. Dia ada satu kaedah, sebarang kerosakan, sebarang pembunuhan yang berlaku dalam perang, dia tak ada kisos. Faham? Oh, tak boleh. Ini kita dapat harbi ni, dia tadi dalam perang bunuh si fulan, so kita tuntut kisos kat dia. Tak ada kisos. Kita orang Islam tak boleh minta kisos, dia pun tak minta kisos. Dia tak ada, sebarang pembunuhan yang berlaku dalam perang tidak ada kisos. Faham? Dan sebarang kerosakan harta ketika perang tidak ada dhaman. Itu kaedah tu. Faham? Contohnya dalam peperangan Badar, ada sahabat dia bunuh sahabat yang lain kan. Ada sahabat tu dia kafir, belum masuk Islam, dia bunuh. Bila dia masuk Islam, tak boleh dituntut kisos kat dia dengan alasan dulu masa Badar kau telah bunuh ayahku. Tak ada. Sebab perang memang mati. Faham? Orang yang masuk perang, dia punya nyawa hadar, tak boleh untuk kisos, sebab dia memang masuk untuk mati. Faham tak? So mana boleh buat tuntut balas, walaupun yang buat tu adalah orang kafir. Kaedah dia. Wal malul makhuz min ahli al-harbi qahran ghanimatun. Wa kadza ma akhadhahu wahidun aw jam'un min dar al-harbi sariqatan aw wujida ka hay'ati al-luqatati 'ala al-asahhi. Fa in amkanakum. Ini ada orang pakai ni, mencuri kedai Cina. Dia kata semua ni, dia ni kafir harbi, semua ghanimah. Ada orang amalkan ni ibarat ni. Wal malul ma'khudh min ahli al-harbi. Dia kata harta yang diambil daripada orang kafir harbi, maka dia kira ghanimah. Tapi dia kata qahran. Wal malul ma'khudh min ahli al-harbi qahran ghanimatun. Okey, wa kadza ma akhadahu wahidun aw jam'un min daril harbi. Dia masuk negara harbi, masuk mereka. Dia ambil secara curi. Faham? Kat sana mencakap boleh mencuri. Ada juga orang pakai fatwa tidak ada riba di negara harbi. Itu masalah. Negara harbi maksudnya dia duduk kat Amerika,
Amerika negara harbi, so boleh bermuamalat dengan riba. Dan mereka nisbahkan fatwa ini kepada Imam Abu Hanifah. Mufti Aqib ada bahaskan. Jadi bolehkah kita jadikan fatwa ini sebagai perkara yang diumumkan kepada rakyat Islam beragama Islam di Amerika, untuk kita kata boleh dia bermuamalat dengan riba? Tak boleh. Dia ada fatwa dia. Okey. Wa kadza ma akhadahu wahidun aw jam'un min daril harbi sariqah aw wujida ka hay'atil luqatah. Maka dia boleh ambil benda tu, dikira sebagai apa? Benda itu dikira sebagai ghanimah. Tapi kena faham, bila dikira sebagai ghanimah, bukan dia seorang pakai, kena bahagi kepada Baitul Mal. Dia yang boleh ambil secara persendirian, dia panggil salab. Man qatala qatilan falahu salabu. Maksudnya secara khas dia punya, orang lain tak berkongsi. Apa dia? Salab. Maksudnya kalau dia bunuh satu orang dalam medan perang, semua harta yang ada pada orang tu adalah milik dia. Faham? Dalam kocek dia duit tu dia punya. Tak perlu nak dibahagikan. Wa'lamu annama ghanimtum, tak perlu. Ini pun antara masalah kita khilaf dengan Hanafi. Mazhab Hanafi, semua harta milik orang musuh, semua kena serah kepada bahagian perbendaharaan, lepas tu bawa agih. Dia tak ada salap-salap ni, tak ada. Tapi pendapat yang mazhab Syafi'i, salap tu ada berdasarkan hadis. Jadi kita kata hadis man qatala qatilan ni telah mentaksiskan umum ayat wa'lamu annama ghanimtum. Man qatala qatilan falahu salabuhu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah.